Hai, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Hafiz. Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu semua satu aplikasi baru yang diberi nama ClassPoint. ClassPoint ni merupakan ciri tambahan yang boleh kita install dan kita boleh gunakan dalam PowerPoint. Okey. Untuk pengetahuan cikgu dengan adanya ClassPoint ni kita dapat menjadikan kita punya PDPR lebih interaktif. Iaitu kita dapat respon pantas anak murid kita secara live. Itu yang seronok kan. Kalau kita nak minta anak murid kita buka mic, ambil masa lah seorang nak pergi bagi penerangan ataupun bagi jawapan. Jadi dengan adanya ClassPoint ni, kita punya PDPR kita ni lebih seronok. Murid-murid dapat memberi jawapan, dapat terlibat aktiviti secara aktif semasa sesi PDPR cikgu. Okey, jadi apa itu ClassPoint? Okey, kita kenal dulu ClassPoint itu apa. Okey, ini dia laman web ClassPoint. Cikgu boleh layarilah ClassPoint. Okey, ClassPoint ni merupakan interaktif quiz dalam PowerPoint. Okey, dan cikgu boleh download lah. Download dekat sini. Kemudian cikgu install. Dan cikgu boleh guna pakai dalam PowerPoint cikgu. Tetapi ada syarat dia cikgu untuk gunakan ClassPoint ni, dia mesti cikgu punya window 7 ke atas. Kalau bawah tak boleh guna. Dan cikgu punya PowerPoint pula mestilah Office dia 2013, 2016, 2019 ataupun Office 365. Itu syarat dia. Kalau tak menepati syarat, nanti cikgu punya PowerPoint tu tak aktif lah. Okey. Dan dekat sini juga ada macam-macam info-info dia lah. Cikgu ada nota-nota tambahan. Cikgu boleh digital ink kat sini tulis-tulis. Itu biasalah dan paparan dia apabila cikgu menggunakan ClassPoint ni, cikgu boleh tengoklah dia ada kod dekat atas cikgu punya slide. Dan ini jawapan dia melalui word cloud. Kat sini cikgu boleh tengoklah. Seronok cikgu dapat jawapan secara pantas. Okey, boleh buat multiple choice dan sebagainya. Okey. Untuk lebih lanjut lagi, saya bagi cerita lagi sikit dia punya harga dia. Untuk basic, cikgu akan dapat guna 5 soalan. 5 soalan yang diberi dalam ClassPoint tu. 5 saja dalam satu slide. Jadi cikgu tak dapat limited lah. Cikgu nak buat soalan pelbagai pilihan, aneka pilihan tak boleh. 5 saja. Jadi satu aneka pilihan, satu lagi cikgu nak letak drawing ke, satu sekali je boleh pakai. Okey. Dan maksimum yang cikgu boleh guna ialah 25 orang dalam satu kelas. Iaitu dalam satu kod tu cikgu boleh guna 25 orang saja. Okey. Dan pelbagai kostum boleh digunakan pakai. Ada leaderboard lagi, ada slide annotation, dan ada digital whiteboard. Jadi cikgu boleh download lah. Okey, untuk mendapatkan package pro ni, boleh nanti saya akan kongsikan dengan cikgu bagaimana kita nak dapat package pro ataupun kita dapat promo lah. Promo. Okey. Ni ada suit custom ni, cikgu bolehlah dapat daripada berbincang dengan pihak sekolah. Nak custom cikgu punya account. Okey. Untuk laman web dia ni saja. Cikgu adalah banyak-banyak maklumat dekat sini, cikgu boleh tengoklah cara-cara dia. Saya pun akan tunjuk kejap lagi. Okey, dan ni pula ClassPoint app ni. Ini merupakan untuk anak murid cikgu masuk kod kelas dan cikgu masukkan nama lah. Kalau cikgu nak cuba dulu pun boleh. Masuk kelas, dah join lah kelas tersebut. Okey, mudah aje. Okey, seterusnya kita sambung. Kita pergi kepada install PowerPoint pula. ClassPoint dalam PowerPoint. ClassPoint ni. Okey, cikgu buka PowerPoint, pastikan ada in ClassPoint berada di tab PowerPoint cikgu ni. Okey, di ujung sekali ada paparan in ClassPoint cikgu. Okey, dan cikgu kena masuklah. Daftar dulu. Jadi cikgu akan dapat paparan ni lah. Okey, paparan yang pertama iaitu ni lah, pen ni. Cikgu ada whiteboard, dan cikgu ada interactive quiz, 5 ni, slideshow option. Okey, dan cikgu ada review ni, share PDF ni. Saya akan teranglah bahan-bahan yang ada dalam paparan slide cikgu ni, termasuk jawapan murid ni boleh ditukarkan dalam bentuk PDF. Jadi cikgu dah ada evidence dalam PDPC. Okey, leaderboard ni ialah untuk pertandingan lah. Contohnya lebih sesuai kepada untuk soalan aneka pilihan ni.
bila mereka jawab, nama mereka akan terpapar dalam slide cikgu. Siapa yang dapat jawab dengan pantas, jawapan yang betul. Okey. Dan cikgu boleh delete or respond. Okey, ini bantuan dia yang sebelah kanan sekali. Okey. Okey, sebelum cikgu nak mulakan kelas ni, cikgu jangan lupa bagi link kelas. Bagi link kelas dan cikgu perlu masukkan kod, bagi anak murid kod kelas, dan anak murid cikgu pun boleh nampak kod kelas yang ada dalam slide cikgu. Okey. Ini saya tunjukkanlah contoh dia. Kelas kod berada dalam di bahagian atas sekali ni. Ini bilangan jumlah murid yang masuk lah. Sama ada mana murid cikgu boleh scan ni guna QR code ataupun dimasukkan saja untuk kelas tersebut. Jadi cikgu paparkan ni dulu sebelum cikgu nak mulakan cikgu punya pembentangan lah dalam kelas. Okey, saya akan terangkan tentang kuis-kuis ni yang ada ni. Yang pertama iaitu sebelum cikgu nak memulakan nak buat kuis ni, interaktif kuis ni, cikgu pastilah cikgu dah bina soalan siap-siap. Barulah cikgu boleh sesuaikan dengan 5 interaktif kuis tersebut. Yang pertama saya bagi contoh multiple choice. Kita dah siapkan A, B, C, D. Contoh saya buat aneka pilihan ni ada 5 jawapan. Cikgu boleh buat juga aneka pilihan yang lain. Jawapan yang pelbagai. Kita pilih kita nak apa. Contohnya saya pilih kat sini multiple choice kan. Kat sini dia akan keluar paparan sebelah kiri ni untuk kita settingkan kita punya soalan. Kita perlu pilih apa kita nak soalan. Kemudian kita pilih apa bilangan jawapan yang mengelirukan. 6 ke, ada 4 ke, Ada sini cikgu ada setting dia. Cikgu boleh allow selecting multiple choice. Murid boleh pilih daripada 2 jawapan. Boleh masukkan jawapan yang betul. Jadi jawapan betul C lah. Dan cikgu pastikan kalau cikgu nak jadikan dia sebagai pertandingan, cikgu kena klikkan competition mode. Barulah dia akan berubah. Sini ada gambar piala dekat sini. Kalau tak nak, dia akan jadi sebagai kuis biasa lah. Dan setting play option dia, yang ni saya tak tekan. Klik start question slide, tak nak lah. Dia saya dah buka dulu, saya klik tentang soalan ni, barulah soalan berjalan. Barulah saya pilih soalan macam ni lah. Kalau kita klik ni, automatik dia akan terbuka soalan tu. Jadi masa pun tak cukup untuk nak boleh kita nak jawab. Minimal result window after question. Boleh klik. Close submission after. Berapa saat cikgu nak letak, berapa minit, cikgu boleh pilih dekat sini. Sama je, setting dia semua sama. Cuma dia berbeza lah ikut bentuk soalan. Yang kedua ialah short answer. Kita dah bina soalan, berapakah bilangan anggota yang terlibat dalam pemberian. Cek. Jawapan untuk short answer ni sama ada dalam bentuk angka ataupun huruf. Murid akan boleh tulis jawapan. Kat sini setting dia pun macam biasalah. Berapa minit cikgu nak tetapkan. Ni saya bagi letaklah 15 saat kan. Kemudian untuk soalan set drawing ni, ni pun menarik juga. Cikgu kena carilah yang boleh lukis-lukis supaya nanti paparan anak murid cikgu ni murid akan boleh drawing dia punya slide ni tersebut. Jadi kita pilihlah soalan dia. Dah pilih, kita settingkan berapa minit nak murid nak buat. Letaklah jangan ambil masa lama. 1 minit ke. Dah setting siap-siap. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya, image upload. Apabila anak murid cikgu dah siap tugasan, contoh cikgu dah buat tugasan bersama dengan murid. Jadi cikgu nak minta, hari ni kita kena hantar tugasan ya. Hantar tugasan melalui untuk minta anak murid cikgu ambil gambar. Jadi apabila mereka dah ambil gambar tu, tugasan dia akan masuk dalam PowerPoint cikgu. Dan cikgu jangan risau. Setiap tugasan ataupun aktiviti yang anak murid cikgu sertai akan disimpan dalam PowerPoint ni sebut. Jadi kita kena tekan simpan dalam kita punya PowerPoint ni. Jadi anak murid kita tak perlulah hantar di Google Classroom. Jadi kita boleh jadikan kita punya slide ni sebagai bukti evidence kita bukti evidence kita mengajar. Seterusnya ni yang terakhir word cloud. Iaitu sebagai refleksi lah kita punya pembelajaran. Hari ni kita belajar apa? Nanti kita kena setting ni biasa-biasa je. Kita nak limitkan seorang bagi satu jawapan boleh. Berapa jawapan pun boleh.
Jadi kejap lagi saya akan tunjukkan contoh dia. Apabila saya tunjukkan kelas dia, kita tunjukkan dalam bentuk slideshow. Okey. Okey. Jadi sebelah kiri cikgu ni, cikgu boleh tengok lah. Ini paparan kita punya PowerPoint. Dan sebelah sini merupakan paparan murid kita yang telah join kita punya quiz. Iaitu dengan menggunakan link ClassPoint app. Bila murid dah masukkan dia punya kod, dia akan bawalah bersama-sama dengan slide kita ni. Okey. Jadi saya nak tunjukkan paparan kita saja. Okey. Ini paparan kita lah untuk soalan yang pertama. Jadi apabila saya klik saja bawah ni, dia akan membawa kepada bentuk kita punya soalan dah nak memulai lah. Okey. Saya buat secara live ni. Apa jawapan dia? Jawapan dia diberi sama 3 minit masa dia. Jadi kita kena pilih lah apa jawapan dia. Jawapan dia saya nak pilih jawapan, kita cuba-cubalah kan try error. Okey. Jadi dekat sini satu saja yang dah jawab. Kita boleh tengoklah jawapan. Okey, jawapan dia ni saya cubalah dia sebutnya lagi satu. Okey, saya cuba lagi satu lagi. C. Okey. Untuk makluman cikgu dalam paparan ni cikgu boleh dengar muzik dia. Jadi kita boleh off, kita boleh tutup respon. Dah habis masa baru kita boleh buka. Okey. Ni masa dia, kita boleh tengoklah siapa yang dah hantar ni, ada 2 orang. Okey, kalau ada anak murid kita boleh nampak lagi. Okey, dah selesai, kita close. Dan kita boleh tekan leaderboard ni untuk kita tengok anak murid kita siapa yang jawab yang pertama, yang dapat kedudukan yang pertama. Dan cikgu kalau nak show correct answer pun boleh. Jadi dah tahulah siapa yang betul kan. Okay, kita tekan leaderboard dulu, kita tengok. Okey, dia ada satu saja betul. Dan ia akan ikut susunan lah. Okey, dah selesai. Cikgu jangan lupa ini dia punya skor anak murid cikgu dalam bentuk table. Kita boleh export dalam apa tu? Dalam Excel ataupun cikgu terus masuk dalam slide cikgu. Insert slide. Dia akan simpan dalam cikgu punya slide. Okey, ni contoh dia lah paparan dia. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Berapakah bilangan anggota yang terlibat dalam pembarisan? Jadi klik saja kita punya soal answer ni. Paparan murid akan berubah. Berapa saat? Tulis je. Kelas 1 saya tulis 35. Jadi cikgu lah. Kena ada jawapan daripada cikgu. Okey. 2 ni menunjukkan 2 orang dah beri respon. Jadi apabila masa dah tamat, automatik dia akan buka jawapan. Dan cikgu bagi love kepada jawapan murid cikgu. Okey, jawapan dia yang betul. Yang love ni untuk jawapan yang betul. Okey, jadi inilah jawapan yang betul. Dan cikgu boleh terus simpan dalam cikgu punya slide. Ataupun cikgu nak simpan sekaligus kat sini. Okey. Save for review pun boleh. Review respon. Ni ataupun cikgu insert dalam cikgu punya slide. Jadi dah ada bukti cikgu punya evidence. Boleh dapat evidence cikgu untuk PBD lah. Okey, untuk soalan drawing pula. Klik saja. Kita mulakan. Jadi paparan murid akan nampak slide drawing ni. Dia masa 1 minit je ni. Jadi murid-murid dia akan lukis lah. Dia buat corak dia. Mana betul. Contoh saya cuba je. Okey. Cuba je submit. Okey, satu dah submit. Murid boleh drawing je apa yang dia nak buat. Tekan submit. Okey. Jadi 2 jawapan dah dapat. Anak murid cikgu pun akan seronok lah ya. Dia baik aktif. Okey, dah dapat jawapan daripada Akmal. Okey, ni drawing dia. Okey. Seronok kan? Menarik drawing ni. Sangat menarik. Okey. Dan cikgu boleh simpan lah jawapan. Cikgu jangan lupa simpan jawapan anak murid cikgu. Masukkan dalam slide. Okey, kemudian ini kepada image upload. Image upload ni biasanya saya gunakan untuk anak murid saya menghantar tugasan lah. Ketika kita mengajar, anak murid kita kita buat sama-sama.
bila nak tamat je kita minta anak murid kita hantar tugasan. Kita minta dia upload saja apa-apa bahan yang dia telah buat. Okey, contoh saya tunjuk satu contoh. Para murid nanti dia akan masuklah, dia dah ambil gambar apa gambar dia nak masuk tu. Contohnya. Okey. Kita upload ke dalam ni, confirm. Lepas tu dia akan okey, ni dah contoh dia. Ni yang saya ambil gambar tadi. Boleh bagi love, dan close lah. Kalau dah selesai, cikgu boleh terus kepada slide yang lain. Okey. Jangan lupa simpan cikgu punya evidence ni, jawapan anak murid cikgu ni masuk dalam slide. Akan ada dalam slide cikgu. Nama pun ada sekali. Okey, jangan risau-risau. Okey, yang terakhir word cloud ni, biasanya kita buat refleksi lah. Refleksi sebelum kita tamat sesi pembelajaran kita. Hari ni kita belajar apa? Semua anak murid akan kongsi jawapan dia dekat dia punya PowerPoint kita, dan mereka boleh nampak ya. Jangan risau anak murid tak nampak. Seronok, kita tulis seronok. Okey. Dia akan keluar lah. Okey. Kita buka dulu supaya cikgu nampak. Oh, seronok. Faham cikgu, saya tambah. Faham cikgu. Best. Okey. Jadi memang seronok lah kelas point ni. Saya memang suka gunakan kelas point ni dalam PDPC saya. Sangat seronok. Okey. Okey, itu jangan lupa simpan juga. Simpan kita punya evidence ni. Jangan tak simpan pula. Jadi kita boleh simpan dalam bentuk PDF. Okey, dah tamat dah kita punya slide. Okey. Okey, lagi satu saya nak tambah lagi. Apabila cikgu buat soalan objektif, saya pergi kepada soalan objektif. Soalan macam ni pun boleh soalan objektif lah. Okey, multiple choice ni. Okey, cikgu nak pilih nama siapa yang nak jawab. Dalam keadaan rahsia. Sebab dia dah tutup nama anak murid cikgu dekat dalam ni. Okey, jadi berdebar-debar anak cikgu. Siapalah dapat, ataupun cikgu nak bagi hadiah kepada anak murid cikgu. Okey. Cikgu boleh klik kepada pick ni. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Oh, semua senyap. Okey, cikgu pilihlah siapa nak jawab. Cikgu klik warna oranye. Okey, Hafiz jawab. Okey. Seronok kan? Sangat seronok lah. Dan cikgu boleh reset warna-warna dia. Cikgu tak tahu siapa. Kalau ramai berdebar-debar nak murid cikgu kan. Okey. Seronok cikgu Dan lepas cikgu selesai game ni, kalau cikgu ada multiple choice ni, cikgu ada soalan banyak, cikgu boleh tengok siapa yang menang. Akmal yang menang, dah jawab 10 soalan contohlah. Okey. Nanti murid akan seronok, memang akan seronok tengok leaderboard ni. Hari-hari nama dia je yang pertama kan. Okey. Ini akan mewujudkan anak-anak cikgu akan bersaing. Bersaing dalam pembelajaran. Dia akan seronok. Dia dapat menang, Okey. Seronok kan? Okey, dan bawah-bawah ni ada macam-macam lagi, quick poll pun boleh. Cikgu nak guna. Cikgu nak bagi okey jawapan betul, cikgu klik. Ini betul atau tidak? Anak murid kat slide cikgu, anak murid cikgu akan tulis true or false. Kita pilih true. Contoh saya bagi contoh ni. Saya dah balas ni. Dapat true. Okey, berapa orang dapat true? Okey. Itu seronoknya. Kelas point ni ada macam-macam memang ada macam-macam ni. Okey, ada whiteboard. Cikgu nak guna whiteboard macam mana? Cikgu boleh pilih. Dia tukar whiteboard. Cikgu boleh contoh-conteng. Ada laser macam PowerPoint biasa lah kan. Okey. Sangat menarik lah. Okey. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan pula bagaimana cikgu nak dapatkan promo harga yang murah berbanding dengan harga asal yang lebih daripada 200, cikgu perlu bayar. Jadi dengan adanya kod promo ni, cikgu dapat harga yang kurang. Macam saya pun saya gunakan kod promo. Saya hanya bayar RM66 saja untuk kelas point ni yang boleh digunakan selama setahun. Jadi kita kena manfaatkanlah faedah yang ditawarkan oleh pihak kelas point ni. Okey, jom kita tengok. Okey, ini dia Ini dia, iaitu laman Facebook kelas point. Cikgu boleh masuk laman Facebook kelas point ni. Sekarang ada itu community kelas point Malaysia ni, dan member dia dah sampai 75k dah. Dah ramai, dah hampir 10k dah. Okey. Jadi untuk mendapatkan promosi dan bimbingan, cikgu boleh masuk dalam community kelas point Malaysia ni. Okey, di laman Facebook, dan ada grup bimbingan juga dalam Telegram.
Okey, untuk kod promosi harga ni cikgu boleh dapatkan apabila ni yang pertama lah Pertama ni apabila grup kita ni mencecah grup kelas point ni mencecah 10k. 10k ahli, cikgu akan ditawarkan promo 70% daripada harga asal. Harga asal dia 400 lebih untuk setahun sempena Hari Malaysia. Okey. Jadi apabila cikgu dah guna dapatkan akaun pro ni, akaun cikgu ni unlimited. Cikgu nak buat apa-apa soalan pelbagai pun boleh. Banyak pun boleh dan penglibatan daripada anak murid cikgu pun ramai. Ataupun cikgu sebagai cikgu motivasi ke, cikgu rasa nak beri motivasi satu sekolah lebih 300 pun boleh sertai dalam kelas point ni. Okey, ada lagi satu juga dan sebelum tu untuk lebih menarik lagi tarik saya dengan kelas point ni, apabila kita dah hadir webinar mereka beri kepada kita sijil. Sijil khas daripada kelas point yang disampaikan oleh trainer kelas point Malaysia ni. Seronok dapat sijil, kita dah belajar, kita dapat sijil dan kita dapat promo sekali untuk harga dia. Rupanya harga dia 400, saya dapat RM66 saja. Ini 70% saja dia punya promo. Dan ada lagi promo ni. Ni sempena Hari Malaysia. Grup ni untuk mencapai 10k. Jadi ramai-ramai lah cikgu invite rakan-rakan cikgu untuk mencapai komuniti ni lebih daripada 10k supaya ramai lagi yang dapat promo khas ni. Dan lagi satu ni daripada trainer Rootlink ni. Okey, ada bengkel kelas point pada hari Selasa akan datang. Bila tu? Kita tengok kat sini, iaitu 7 September. 7 September masa okey, tak lama lagi ni 7 September ni, esok lah kan. Kalau saya upload ni esok lah jam 3 petang di YouTube channel Cikgu Rup. Okey, cikgu boleh ambil link YouTube ni. Apa yang best kali ni untuk peserta sahaja 1 bulan percubaan akaun pro. Cikgu dapat 1 bulan percubaan akaun pro, percubaan trial. Ada cabutan bertuah. 6 bulan langganan percuma akaun pro. Ada cabutan bertuah kalau nama cikgu terpilih untuk mengikuti bengkel kelas point ni. Cikgu dapatlah free 6 bulan langganan akaun pro. Dan cikgu dapat pula boleh langgan 50% potongan harga langganan tahunan akaun pro. Mungkin cikgu akan dapat harga seperti saya RM66. Ada charge juga daripada kad debit. Jadi akan ada mungkin dalam lebih daripada RM70 lah saya rasa. Okey, ini dia Cikgu Ruth. Cikgu boleh kenal. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Terus grab. Jangan fikir-fikir lagi nak PDPC mantap. Cikgu boleh gunakanlah kelas point ni dalam cikgu punya PDPR. Okey, itu saja daripada saya. Panjang penerangan saya. Kalau cikgu nak lebih maklumat tentang pengenalan kelas point ni, cikgu boleh ikuti ataupun sesi-sesi webinar yang dijalankan oleh trainer kelas point Malaysia. Dan cikgu akan dapat sijil. Seronok kan dapat sijil. Okey, itu sahaja perkongsian saya tentang kelas point ni. Semoga ilmu yang bermanfaat ni cikgu akan dapat gunakan ketika dalam sesi. Okey, kita jumpa lagi.